السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan berkata Ibnu Ajib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqazul Himam, dia kata, dan ketahui olehmu ayyuha mukhatab ataupun ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, ketahui olehmu bahawasa nafs dan akal dan ruh dan sir, pak perkataan, pak panggilan, itu ialah syai yang satu. Empat panggilan, empat nama itu ialah syai yang satu. Syai'un wahidun, yakni perkara yang satu jua. Baik, satu macam mana nafsun, roh, sir dan akal, katanya, tetapi istidrak. Tetapi mana sungguh pun perkara yang satu, tetapi panggil istidrak, lakin tetapi berlainan oleh biber apa nama itu, tengok panggil nafs, panggil akal, panggil roh, panggil sir, kata berlainan tu. Berlainan nama itu dengan sebab berlainan madarik, jamak pada madrak ataupun mudrak. Apa arti madarik? Yakni segala tempat yang dituju ataupun didapati. Berlainan tu tilik kepada tempat yang dituju. Seperti kita seorang dirinya satu saja, tapi panggilan tu banyak. Tengok, seorang namanya Abdullah, tapi satu jawatan dia imam. Tu imam apa panggil? Lagi pula dia tu boleh mengubat. Doktor panggil. Atas orang sana tu.
Sekaligus kalau tu pergi jumpa tuan imam, pergi jumpa doktor, sekaligus kita dengar bunyi dua orang. Pergi jawab, Assalamualaikum. Ni tuan doktor, ya. Mana tuan imam? Saya juga. Kata nak ayat kata dua panggilan, tilik kepada tanggungjawab tu lain-lain. Nah, dia memegang dua tanggungjawab, maka tubik dua gelaran. Tu kalau tengok lagi, ada lagi Atuk Ngulu kata gila. Atuk bergaul atas satu orang tu dah beberapa tanggungjawab. Jadi tubik beberapa nama dengan tilik sebab berlainan apa dia tugas tanggungjawab. Begitulah sewaktu yang satu sekaligus panggil roh pun panggil, nafsun pun panggil, akal pun panggil, sir pun panggil. Itu setengah-setengah daripada makna. Jadi tiap-tiap satu kalimah dia punya arti yang banyak. Ini setengah daripada satu arti dia tu muradif orang panggil. Ini mengaji tempat dia tu panjang lebar lagi lah huraian tu. Seperti nafsun, ini kita ambil satu makna yang muradif dengan kata roh tu. Tidak nafikan nafsun juga ditafsir dengan makna zat, diri. Zat, jasad. Dan nafsun juga ditafsirkan juga dengan makna darah. Kalau mengaji fiqh bukan, dia panggil binatang yang ma la nafsa lahu sa'ilatun. Duk bercakap masalah kalau kita mengaji fiqh, binatang yang tidak menajiskan air kalau sekali jatuh, iaitu barang yang tidak ada ma la nafsa lahu sa'ilatun tapusa'ilatan. Barang yang tidak ada baginya nafsa, situ terjemah darah. Barang binatang yang jenis tidak ada darah yang mengalir. Dia misal seperti binatang cicak, lalat. Nanti maka nak tepat naknya kelimah nafsa dengan makna dama, darah. Itu satu artinya. Waktu lain kan ni. Sebab tu kata perkataan nafsun, dia ada punya beberapa arti, beberapa pengertian. Satu daripadanya muradif dengan roh. Macam sini kata nafsun panggil, roh panggil. Ni salah satu daripada makna nafsun itu muradif dengan roh. Tidak nafikan nafsun dengan makna zat tubuh, nafsun juga dengan makna darah. Jadi dia kata nafs, akal tilik pada lurah, aqala dengan mana ikat, tamat. Sebab tu Arab panggil iqal ada pakai di atas kepala. Pakai serban bubuh iqal. Bahasa asal lurah iqal, tapi Arab lurah amiyah tukar qah dengan go, jadi iqal. Supaya baqarah jadi bagar, jadi igal. Jadi ke Melayu kita panggil ega. Ega. Apa ega? Daripada iqal, daripada aqala ya'qilu ni lah. Apa arti pada lugah? Tamatkan, menahankan. Kenapa? Serban dia main angin. Tapi bila letak egal, egal tu memegang, tak ada. Tak jatuh lah. Maka begitu juga dia panggil akal. Kerana akal ni boleh memegangkan diri kita. Nak buat sesuatu, bila fikir tak jadi buat. Turut kemauan hati tu boleh nak buat selalu dengan cepat. Tapi bila fikir, kadang-kadang tak jadi buat. Hanya seolah-olah akal menahankan, memegang sebagaimana akal memegangkan serban daripada ditiup angin. Itu munasabah aqala. Maka kena kat apa? Syait yang satu ya. Yang ni setengah pada makna. Tetapi berlainan oleh beberapa nama itu dengan sebab berlainan madarik, yakni segala tempat yang dituju ataupun didapati. Tengok roh tak ni tuju ke arah mana, tu baik satu nama. Nanti tengok huraian dia. Maka ini panggil tafsir. Dia panggil fa fasihah. Kalau Arab panggil fa fasihah.
Iza alimta iza aradta ma'rifata kulli wahidin minha tafsilan fa. Nah, jadi setelah aku tahu bahawa perkataan nafs, perkataan akal, perkataan roh, sir, syai'un wahidun, sungguh posyek yang satu tapi berlainan nama kerana tilik pada madari. Apabila mu nak tahu satu persatu secara huraian, maka dia panggil maka fasihah, maka tafsil dia panggil. Huraiannya begini. Maka barang yang ada ia barang tu daripada madarik syahwat, artinya segala keinginan. Kalaulah ruh tu tadi tuju kepada barang keinginan, maka panggil apa? Maka yang mendapat akannya akan barang yang ada ia daripada madarik syahwat itu panggil apa itu? Ialah nafsu namanya. Nah, sekaligus orang petani cakap nafsu. Allah nafsu juga jadi tukar daripada fa kepada ain ataupun hamzah. Apabila ikut apa telitah mau pada sesuatu, tengok keinginan, tak tersabar-sabar lagi, maka itu dia panggil nafsu. Roh tadilah panggil nafsu. Nah, Allah ikut nafsu. Orang ternyata turut nafsu kok tak habis-habis. Turut nafsu. Nafsu apa tu? Sudah bertukar daripada nafsu tadi. Bila mau tu kepada waktu yang diingini, panggil nafsu. Nah, dan barang yang ada ia daripada madarik segala hukum syar'i. Kalau mau sadi kepada hukum-hukum syar'i, maka yang mendapat akannya akan barang yang ada ia dengan rekah daripada madarik segala hukum syar'i itu panggil akal namanya. Akal namanya. Nah, akal tu juga sekali dia panggil apa? Nuhyah. Dalam Quran sebut ulin nuha. Nuha kalau orang mengaji kalimah nuhayun asalnya. Tu kaya ke alif nuha. Jamak daripada mufrad nuh. Ya. Fu'lah. Maka akal juga panggil nuha. Apa nuha? Jadi bila fikir-fikir dengan akal, hak yang nafsu duk nak dengan cara tepat, tak jadi buat. Seolah-olah hak tu tegahkan kita daripada buat. Panggil nuha. Ulin nuha, ulil albab, ay ashabul uqul. Kata ngaji tafsir. Orang yang punya akal, bila dia fikir dengan akal, terkadang membawa pada tak jadi buat bila nyata perkara tu tidak berfaedah. Maka panggil akal. Panggil juga nuhyah. Apa nuhyah? Tegah. Seolah-olah akal tu melarangkan tuan punya daripada buat sesuatu. Ulin nuha. Panggil juga. Dan barang yang ada ia daripada segala tajalli dan waridat. Kalaulah madarik tu segala tajalli dan waridah, ini panggil tu istilah barang yang datang dari Allah dengan tidak ada satu sebab, panggil warid. Wurud, warada yaridu, wardan wirdan wurud. Ada logat kita panggil, logat tani sini tak tahu lagi, logat tani panggil hujan bila tu ni panah, datang hujan kata ni cakap sini cakap ada hujan tu ada cakap ada gini tak ni lurah tani kata duk panah hujan apa wurud. Warada jadi wurud tu dah ada wurud, tiba-tiba turun secara tiba-tiba. Itu maksud wurud, datang secara tiba-tiba, tu panggil warid. Masalah tidak ada berjanji kita dengan kawan, dengan sahabat,
Yang ni keluar pergi ke petani, yang ni tak tahu. Tiba-tiba pergi berjumpa di sana. Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu mari, aku mari. Jumpa. Secara tiba-tiba. Kita panggil waridat. Warid. Begitu ilmu ladunni Allah Ta'ala beri kepada seorang hamba yang kanaki dengan tidak melalui belajar, dengan tidak melalui bersungguh-sungguh, datang. Pohon jatuh orang Mesir kemarah. Itu dia lah. Mesir ni bukan banjir lagi, tapi banjir tiba-tiba. Macam tu panggil urud. Waridat dari ilahi. Dia panggil waridat ilahiyah namanya. Kalaulah kemahuan kita tuju kepada waridat itu, terbit satu nama panggil apa? Maka yang mendapatkannya itu panggil ruh namanya. Satu kata syekh yang satu. Tapi belanan panggillah tilik kepada apa dia yang dituju, yang didapati. Dan barang yang ada ia daripada segala tajalli dan waridat, maka yang mendapat akan barang daripada tajalli waridat itu roh namanya. Tajalli mari daripada asal kalimah tajalla, ya tajalla tajallian. Mengaji sarah asluhu tajalluyan. Kaedah kerana tak menasabah dhammah dulu pada ya, lalu itu dikasrahkan tajalluyan jadi kata jallian. Apabila permatikan ya tajalli. Melayu tani juga cakap tajalli, daripada Arab jadi Melayu jeli. Sini cakap Arab tak ada. Jeli lagi mana tu jeli? Masalah musim ni bukan lagi musim durian. Tiba-tiba ada satu pokok buah durian. Terkejut tuan punya. Kita tengok Allah. Durian mai daripada mana? Jeli hok ni so. Jeli hok ni pohon ni pokok ni jeli ni. Sebab musim ni bukan musim durian lagi ni, tapi durian ada. Jeli hok ni pohon ni hidup buah bukan musim. Faham tak lagi? Ataupun habis dah musim dia, habis musim dia. Tiba-tiba ada lagi kita tengok, dia tersusuk balik daun, ada lagi sebiji dua biji. Ni jeli dua biji ni. Tu panggil tajalli daripada Arab tadi. Jadi boleh kita ambil artinya tajalli daripada Allah juga. Orang kata Allah Ta'ala menzahirkan. Terkadang kita terkejut kita tu kalau kuat tajalli sampai gebah kita, tergugurlah kita. Tengok Nabi Musa AS kan, falamma tajalla siapa? Musa tu tersukur, wa kharra Musa sa'iqa. Bila dia minta nak lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab duk dengar lama dah bercakap Musa dengan Allah tu, duk bercakap kawannya Musa pun dah dengar percakapan Allah, lalu rindunya Musa nak lihat zatnya, lalu dia minta Rabbi arini anzur ilai, maka Allah Ta'ala lan tarani walakin anzur ilal jabali, mu tak boleh lihat aku Musa, tetapi kamu tilik tengok kepada satu bukit itu. Sekiranya bukit itu tetap tenang, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, itu dia panggil taklid, sangkut dan gantung nak boleh lihat aku. Jika bukit itu diam tetap tenang, mu lagi akan boleh lihat aku. Maka sini tubiklah antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah kita. Ahli sunnah ambil daripada situ taklid yang haruh dengan yang haruh, maka tubik natijahnya haruh. Arti melihat zat Allah Ta'ala masalah perkara yang harus bukan mustahil. Ada orang Mu'tazilah daripada ayat tu juga, dia kata taklid atas mustahil. Mana taklid atas mustahil? Sebab ketika bukit itu bergerak, mustahil berimpun dengan diam. Dia pergi kot tu kan, gerak dia diam tak boleh berimpun satu masa kan. Bila ketika gerak tidaklah diam, ketika diam tidaklah bergerak. Maka semasa bukit itu bergerak, mustahil berimpun dengan diam. Dia kata
Kalau itu bila ta'liq atas mustahil, mustahil melihat zat Allah. Tu pegangan ahli sunnah. Ada astagfirullah. Mu'tazilah. Ada pun kita ahli sunnah bukan begitu. Ni ketika kita diam, terima bergerak. Masa diam. Dia panggil terima bergerak. Walaupun tak bergerak, terima. Dia panggil harus. Bila bergerak begini. Dia bergerak gini. Terima diam. Dia panggil harus. Macam kipas. Ni sekarang dia bergerak. Tapi dalam keadaan bergerak, terima tak diam? Bukan berimpun dengan diam, mustahil. Terima diam tak ni? Terima. Cuba mati suri depan. Mata, diam. Kipas yang belum kita buka, diam. Terima gerak. Cuba kita buka depan. Itu ta'liq di atas yang harus, itu harus. Tu akidah ahli sunnah kita, melihat zat Allah itu jaizum fil aqli. Dia harus pada akal, sama ada di dunia ini juga di akhirat nanti. Sehingga-hinganya di dunia ini tak berlaku kecuali hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berlaku melihat zat Allah. Itu pun ada khilaf. Ada setengah menafikan bukan melihat zat Allah, melihatkan Jibril atau puasa. Atas khilaf sama sahabat lagi lah. Baik. Kita kembali pada sini. Itu pada asalnya nak nyata apa? Tajalli. Tak kala Musa, Allah Ta'ala suruh Musa tengok kepada bukit, falamma tajalla rabbuhu. Tu. Maka tak kala tajalli oleh Tuhan. Itu apa makna? Ai zahara. Bila zahid Allah, kebesarannya di bukit. Bila Musa tengok kepada bukit, bukit itu pecah. Bukit itu pecah. Tempat bergerak tu. Jadi diam. Bila Musa tengok pada bukit, bukit itu pecah. Ini Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya, pecah bukit. Maka Musa tersungkur. Sebab tu waridat, tajalliyat. Bila jamak panggil tajalliyat. Bila guna mufrad tajalli, itu Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kuasa menanggungnya. Kalau orang tak kuasa tanggung, macam kita, orang petani panggil rai, sini panggil riang apa? Riang. Riang sini panggil riang. Kalau riang kita tu tak sebegitu kuat, kalau dimuat, diberi tanggung atas kita barang yang berat, macam mana kita? Tak nantikan kita kereta. Dia ada sakatan dia boleh muat, hanya setakat ini berat. Tak ada. Lebih pada tu berbahaya. Demikianlah kita, tanggungan yang kita nak tanggung ini Allah yang lebih tahu. Yang ni patut dibagi banyak ni, yang ni sebanyak ni. Sebab tu orang nak tanggung kata jaliyat yang banyak bagi orang yang suci dan bersih, kekuatan dia tinggi. Sebab orang rasul-rasul tanggungan dia berat. Itu dia. Maka kita umat ni atas pilihan daripada Allah. Dia pengen apa? Tajalli tadi bila dia kuat tu, siapa buat pada tak kuasa kita nak tanggung. Itu dia. Sebab kita bercara di sini, bila mau kita tu tuju kepada tajalliyat, itu panggilnya, dalam istilah panggil roh namanya. Dan barang yang ada ia daripada segala tahqiq dan tamakkun. Tahqiq kita dah cara semalam, mengkejapkan, menetapkan, menyungguhkan. Tamakkun yang daripada makan, tetap juga tempat, tetap. Tamakkun orang petani panggil dekat dengan lurah Arab ni kemahkun. Orang petani panggil sini cakap tak? Ya, kejam itulah. Jadi orang petani, oi kemah. Sini kemas sana. Kemas. Kemas tapi ada kung lagi orang petani. Oh, kemas kung. Mari pada kelima Arab tamakkun. Mana orang ni boleh harap sungguh-sungguh mana kemas orang ni. Kalau kita royak Rusia pun dia tak buka. Kalau kita tahu harapan pun, maka dia tidak merusakkan harapan. Oh, dia ni kemas. Pegangan dia kemas, kata ni kata. Bawakan dia kemas, berdiri dia kemas, yang klik pada tetaplah. Kemas, maka bila kemas, terlalu kemas, dia tu taukid dia kemas kung. Kata ni kata, oi kemas kung, sahabat kan. No, dia ni.
Dasar gonjang tak bergonjang kemakun orangnya. Klik kepada kelima Arab tamakun. Nah, itu dia. Nah, jika mau kita tuju kepada itu, tambah nama apa tu? Maka yang mendapat akannya akan barang daripada tahqiq segala tahqiq tamako itu panggil sir. Nah, panggil sir namanya. Jadi dengan itu dan bermula tempat, yakni tempat bagi semuanya, semua nama-nama tu. Nama sir, nama roh, nama akal, nama apa dan nafs. Tempat kembalinya bagi semuanya, semua nama-nama itu ataupun semua beberapa nama. Maksud satu ya. Yang satu jua. Seperti contoh tadilah. Orang seorang jua, tapi gelaran tu banyak. Tilik ini panggil ini, tilik itu panggil itu. Sekaligus bunyi kata orang lain-lain. Nah, yang menjawab tadi panggil imam. Sampai dia pandai mengubat pula. Dia panggil doktor. Apa panggil lah lagi apa jawab jadi tanggungkan. Habis itu kata Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Sampai di sini kita potong dilakah ambil kemudian pula. Lalu tu kata kemudian kata ia lagi. Siapa ia? Tetap sedome Ibnu Ajibah rahimahullah taala kata ia lagi. Apa kata dia lagi? Dia kata apabila janji akan engkau hai murid, apabila janji akan engkau hai mukhatab, siapa sajalah, janji oleh Tuhan Al-Haqqu Ta'ala, setengah nama Tuhan Al-Haq kan, Al-Haqqul Haqqul apa Al-Haqqul Matin, dia sebut dalam Asma' Husna. Boleh terletak nama Abdul Haq, tapi jarang kita letak nama Abdul Haq. Jangan dengar nama Abdul Haq. Apabila janji akan engkau oleh Tuhan Al-Haqqu Ta'ala, janji dengan sesuatu. Bila ulas sing dua tu menunjuk apa sajalah. Sesuatu. Main daripada isim nakirah. Bisyai'in. Dengan isim nakirah. Dengan sesuatu. Apa sajalah. Janji itu atas lidah wahyu ataupun ilham daripada Nabi alaihi salam. Orang semasa dengan Nabi seperti berlaku hak kata Hudaybiyah kan. Nabi menyatakan kata dia bermimpi, gak mimpi orang Nabi adalah satu bagian wahyu. Dia bermimpi kata kita akan masuk Mekah, insya-Allah. Hal keadaan kita tu aminin, lagi muhalliqina ru'usakum, bercukur kepala kamu, dan juga wa muqassirin, yang bergunting, mana isyarat pada masuk bukit Semakau ziarah biasa dengan buat ibadah umrah kata. Tu dia panggil wahyu daripada Nabi, orang semasa Nabi, ikutlah Nabi mana-mana pun, ataupun ilham daripada Nabi atau wali. Allah Ta'ala wahyu kepada wali. Wahyu mana ilham. Kepada seorang wali kata akan berlaku 1, 2, 3. Kamu akan dapat sekian-sekian. Masalah bagi seorang yang mahu kepada anak, lalu pergi cari seorang yang murtabak wali ke fardu masalah, maka dia menyatakan kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kita seronok lah, tunggu. Tiba-tiba depannya ataupun tajalli yang kuat, sendiri Allah Ta'ala campurkan dalam tajalli yang kuat dalam hati. Maka tepatnya nak bercara, apabila begitu maka janganlah engkau syak dan berbelah hati. Sini panggil tak berbelah hati? Panggil ya? Tu dia kata berpapah tu. Katanya berpapah tu. Di kalau mengaji kitab Baqarah dia sebut syak berpapah. Ya sebut jelah tu. Berpapah tu berbelah hati. Seolah-olah hati kita belah dua.
seolah-olah kerana tasbih hati satu biji belah dua. Sebelah ini ya, sebelah ini tak. Dia berbelah, maka timbulnya syak panggil. Janganlah engkau syak, ragu dan berbelah hati, hai murid, jangan. Pada demikian itu janji yang datang ilham wahyu tajalli daripada wahyu daripada nabi-nabi orang semasa, dan yang dengan wali ataupun tajalli yang kuat terhadap diri sendiri. Jangan syak, jangan ragu. Jika adalah engkau itu orang yang benar, shadiq. Kalau engkau tu orang yang benar, jangan ragu. Kalau ragu, menunjukkan kita ni tak benar. Dalam mentabak tu kita belum benar. Maka padanya tilik. Maka padanya tilik. Pada apa tu? Pada badan janjian itu. Tilik macam mana? Jika tiada tentu oleh masanya, datang janji. Seperti kata seorang wali tadi, dia kata kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Tapi dia tidak tentukan masa tahun ini ke tahun hadapan. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu tak susah hati, kamu akan dapat anak lelaki. Allah, kita suka dan serenaknya. Dah berkahwin 10 tahun lebih tak dapat anak lagi, tak dapat cahaya mata. Sangat-sangat rindu kepada anak naik. Maka seorang yang barakat kata kamu akan dapat anak seorang lelaki, seorang anak lelaki. Allah suka. Pas tak ada tentu masa tahun ini ke, tahun hadapan ke, berapa tahun lagi tidak tentu. Katanya jika tiada tentu oleh masanya, masa janji ataupun demikian janji itu tak tentu masa, maka pekerjaan itu yang luas ya. Tak ada apa, tak ada sikit lah tu. Luas. Sebagaimana Nabi SAW memberitahu kepada sahabatnya, kata kita akan dapat masuk Mekah keadaan aman. Tapi dia tidak tentu tahun ini, tak ada kata. Tapi bila tak berlaku, di sekerak jalan patah balik, Allah mari ragu macam mana. Tu kalau ragu siapa kesyak, benar ke Rasul ni? Apa cakap kata nak boleh masuk ni, tak boleh masuk ni, Rasul apa begini? Tu usah lah. Tu usah akidah lah. Jadi murtad lah. Tapi tak sampai tahap itu, kerana kelemahan iman tu tergugat-gugat, tertaradud mari gitu. Bukan sampai tahap kepada tak percaya Rasul, bukan sampai tahap mengata dusta Rasul, tak. Cuma gugup gitu ya. Kerana kita ni iman yang dhaif. Tapi bagi orang yang kemah macam Abu Bakar, diam je. Balik. Pergi semula. Tak kata apa, walaupun satu perkataan kata ni panggil sepatah kata pun tak kata. Tak, diam saja. Umar taruh tinggi dia tu bukan main Umar ni digelar ke Al-Faruq. Yang membeza bainal haq wal batil. Dia digelar Abu Hafsin, bapa singa. Bukan singa biasa, singa hutan. Abu Hafsin dia panggil Asadul Ghab. Apa ghab? Hutan. Kalau orang kop tani panggil duduk dalam ghab. Sini panggil tak ghab. Orang petani. Kalau tanya, ayah pergi mana? Ayah tak ada, ayah pergi dalam ghab. Apa dia? Kita kata, berak. Tak, pergi dalam ghab. Apa ghab? Orang hulu. Kalau orang petani sini tak cakap ke itu. Orang sebelah hulu dia cakap ghab. Pergi dalam ghab, kata dia. Apa dalam ghab? Gini dia kebun dia dalam hutan. Klik pada lugah Arab. Lugah Arab ghab apa? Hutannya semua tu panggil ghab. Sebab asadul ghabah, singa dalam hutan tu, hebatlah. Tak serupa singa duk kat kampung ni, singa di belah tu tak pakai mana dah. Singa dalam ghab ni pakai. Dia panggil asadul ghab. Ayat kata Sayyidina Umar ni diberi gelaran dia pada Abu Hafs mana? Singa hutan. Tu gelaran dia. Siapa yang menggelar? Nabi SAW. Dan beri satu gelaran lagi Al-Faruq. Tengok tu.
yang sangat membeza antara baina hak wal batil, beri gelaran. Tapi ketika itu dia tanya juga Abu Bakar, macam mana kata kita boleh masuk Mekah ni, tak boleh masuk ni? Itu baik juga tu. Apa kita, oh jauh pada Umar, kau nama pun nama lah Umar. Allah, tu dia. Tu Umar tu tak ada nak kira juga, dia ketubik juga mulut dia. Macam mana kata kita boleh masuk Mekah ni, tak boleh masuk ni? Dia ubah apa dia Abu Bakar? Dia tidak kata pada tahun ini. Orang tanya kata tak ada nak kira. Tu dia lah. Baru mungkin dia tak ada tentukan masa, pekerjaannya luas. Bila luas boleh jadi tahun ini, boleh jadi tahun lain. Itu maknanya maka pekerjaan itu luas. Fal amru muttasi'. Dan terkadang panjang atau lama oleh masanya. Terkadang Allah bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia terima dah, tapi bertahun-tahun. Ni seperti kita minta permohonan apa-apa daripada kerajaan, daripada apa, tempat kita ini, masjid kita ini perlu kepada sesuatu, ataupun kampung kita ini ada perlu pada sesuatu, diterima. Bila permohonan tu sampai, maka diterima. Kita berkata, sudah tak ada apa, siap. Sudah siap, sudah diterima dah. Lepas tu dia tanya, apabila? Terserahlah. Sudah diterima kan? Qad ujibat da'watukuma. Dia kata, sungguhnya telah diijabah, diterima kan permintaan kedua kamu, hai Musa dan Harun. Tapi antara terima dengan nak berlaku penerimaan 40 tahun. Kata setengahnya, kemai kita minta pagi nak selalu. Macam kanak-kanak lah, bila dia nak apa selalu, ayah nantilah, jak senjata nanti tunggu tunggu mari daripada sebentar, tak mari situ. Mari pada sebentar. Lepas tu buat pula betak dengan mesin saja dia membelakang di asal sebentar. Buat pula betak tu mesin dengan tunggu bila petang selalu ayah tu kanak-kanak dia tak tersobar-sobar lagi. Apa yang nak selalu nak dengan cepat. Demikian pula kita di zaman akhir-akhir zaman ni pun semua sebuah kerja nak cepat. Cepat lagi cepat, cepat lagi cepat. Maka ilmu ni dia jaga. Cepat itu kemahuan kita, tapi yang menentukan siapa? Allah. Itulah dikatakan kita hanya merancangkan saja, tapi Allah yang menentukan. Menentu bukan baru, menentu dah sedia. Kalau mengaji usul dia panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Jadi Allah ini katanya walaupun dia terkadang saat itu panjang atau lama masa oleh masanya, masa janji itu, dan terkadang pendek dia. Janji nak bagi pagi, petang dapat. Terkejut juga kita kata. Tak apa diterima, kita pun tunggu berkali, mungkinnya seminggu berkali. Petang mari dah. Masya Allah. Pagi kita minta permohonan, petang dapat. Kadang-kadang kita nak minta selalu pada mari ni setengah-setengah kata nak cari bantuan khairat sikit dalam masa minggu depan kita ada. Dia pun cabut selalu. Masya Allah. Terkadang dah itu nak banding dia ada selalu cepat. Maka janganlah engkau syak pada berlaku demikian itu janji. Dan jika panjang oleh masanya sekalipun, jangan syak, jangan ragu. Ini nak jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kita dengan ayah, kita dengan guru. Begitulah kita minta permohonan, bila dia terima, alhamdulillah ala kulli hal, suka hatinya, dia terima permintaan itu pun suka-suka hati. Bilakah itu terserahlah, sebagai adab kita terserahlah. Jangan kita tekan ayah kita, dia nampak besar kita pada dia. Itu
Itu panggil adab. Dan sungguhnya ini menepati illah ni. Janganlah engkau syak pada berlakunya demikian itu janji, dan jika panjang oleh masanya, masa apa dia demikian itu janji. Dan sungguhnya ini menepati illah fi quwwati ta'lil. Salah kata kerana sungguhnya, sebab apa jangan syak? Kerana sungguhnya adalah di antara doa meminta oleh Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Minta apa tu? Dia berdoa minta atas Fir'aun. Doa atas ni doa atas membinasalah. Tak sepengat doa bagi kan. Doa bagi ni minta manfaat, minta kebahagia, minta berjaya. Baik. Ni berdoa Musa dan Harun doa atas Fir'aun. Yang atas binasa Fir'aun. Antara Musa tu berdoa dengan katanya takluk pada doa. Doa Nabi Musa doa dengan katanya, kata Musa sebagaimana dihikayat, dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah pada hikayat doa Musa, Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Sambungnya dia tu kita nak cari dalam Quran agak surah Yunus. Nah, ayat yang ke 88. Carilah sambungan di situ dan awal ayat. Asal Allah Taala cerita, qala Musa, telah berkata Musa setelah dia tu lama dah berdakwah dengan Fir'aun, janji begitu nak beriman, tak beriman beberapa sampai masa Allah Taala nak membinasakan, ilham kepada Musa supaya berdoa. Jadi orang rasul ni dia nak buat apa-apa, nak doa, nak minta semua tu ilham daripada Allah. Nah, tengok zahir dia. Musa kata, Rabbana, hai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita fir'auna, engkau telah beri akan Fir'aun wa mala'ahu dan kaumnya, ketua-ketua, pembesar-pembesar bagi Fir'aun tu, engkau beri ke dia juga zinatan wa amwalan, akan perhiasan. Tengok hebat Fir'aun wa amwalan, dan harta-harta benda banyak, kekayaan Allah Ta'ala bagi ke dia. Nah, tu Musa duk merayu. Lepas tu Musa kata, Rabbana fil hayatid dunya, dalam hidup dunia aku beri kemewahan ke dia tu tinggi. Siapa diri Fir'aun sendiri pula tak pernah sakit. Kemain harta kekayaan kita pun kaya juga tapi sakit. Nah, tu kadang-kadang masa kita susah nak makan apa tak dapat kerana kita susah. Tapi apabila Allah Ta'ala beri senang nak makan tak dapat, supaya susah juga kerana penyakit. Nak makan daging tak boleh, doktor tak makan daging, susah juga dah. Supaya dengan tekan masa fakir dulu. Maka yang dia ni Allah, kekayaan dia, kemewahan dia serta dirinya tak sakit dah bagi ke dia. Nah, tu siapa mengaku diri jadi Tuhan tu. Lepas tu pula kata Musa kata, Rabbana liyudillu. Akibat tu setengah pada orang mengaji kata lam lil akibah. Supaya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Liya'budu ni. Supaya ayat ni pun Rabbana liyudillu an sabilika. Li tu hanya panggil lam lil akibah. Bukan kata Allah Ta'ala beri itu supaya menyesat, bukan. Allah Ta'ala bagi kemewahan kepada iblis, astaghfirullah, kepada Fir'aun dan kaum pembesar dia tu dan orang pengikut dia tu. Apa tu? Akibatnya menyesat mereka itu akan manusia. Bukan kata kekayaan dia tu menolong, menarik manusia kepada beriman, tak. Diri sendiri tak beriman, menyesat ke orang lain pula. An sabilika, dari jalan kau ya Allah. Nah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Tu Musa duk merayu. Lepas tu Musa minta, Rabbana, sambung sana sini. Rabbana tumis ala amwalihim. Artinya, hai Tuhan kami, hapus olehmu. Atau tamasa yatumisu, tak sama mana tamas, hapus.
Ada hapus tu mana membinasa tu, ada pula hapus dengan ubah emas apa nama ni orang jadi batu. Tu panggil tamas. Walau nasya'u la tamasna. Itulah tamasna, tamasa. Sini tamasa yatmisu fi amal kata itmis. Nah, bila wasa rabbana tamis. Tu dapat tahu luah kata tamasa yatmisu. Dengan dalil walau nasya'u la tamasna. Tamasa. Manakala mudarat tu tahu di sini rabbana tamis arti tamasa yatmisu mengaji lurah. Nah, apa dia asal makna? Asal makna membinasakan ataupun menghapuskan rupa manusia kepada batu dan sebagainya. Baik, Thomas. Maka Musa kata hapus olehmu, yakni membinasa olehmu. Kalau kita mengaji dalam tafsir, membinasa olehmu akan segala. Bila tafsir membinasa mana akan, sini hapus olehmu atas segala harta mereka itu, artinya harta Firaun dan kaumnya ni. Wasdud ala qulubihim. Musa minta lagi asal mana syadda yashuddu ni mana ikat. Masalah kata tali ni ikat. Kalau ikat di leher apa ikat tu kemah. Wasdud ala qulubihim, dan aku ikatkan atas hati mereka itu. Manakala kata buta, buta sungguh-sungguh buta. Dapat berapa kali dah ajak tak jadi. Pakai nak buta, buta tu. Allah Musa minta lah. Wasdud ala qulubihim. Tu dia. Tu baik. Tepat nak bercara di sini. Apabila Musa tu berdoa begitu, Allah kata di belakang, qala qad ujibat da'watukuma, sungguhnya telah diperkenankan, diterimakan permintaan kedua kamu, hei Musa dan Harun. Seolah-olah kata tak usah kamu, tak usah lagi susah hati duka kita. Allah Ta'ala terima dah permintaanmu. Agak tunggulah, bila nak berlaku tunggu. Antara doa Musa Allah Ta'ala terima siap dah dengan nak berlaku permintaan dia tu lama mana jaraknya. Tunda balik. Yakni adalah di antara doa keduanya Musa dan Harun alaihissalam, dan antara berlaku oleh penerimaan. Terima dah, tapi penerimaan tu nak berlaku 40 tahun. Kemah itu ke 40 hari tu pun lama. 40 tahun. Itu pun atas perkataan setengah-setengah ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi walau bagaimanapun tempat kita naknya ini sebagai hiburan bagi kita. Pak kita tak ada jadi apa-apa, isi Allah Ta'ala supaya kita hamba yang biasa. Macam mana nak sesuatu dengan selalu? Cara Rasul tu. Begitu juga tu. Nabi Nuh AS berdoa pun begitu juga. Nyantara nak berlaku banjir, siapa kena buat kapal ke malam tu. Buat kapal, sudah kapal Allah. Duduk atas bukit, siapa dia pun disena oleh kaum pula. Jadi Nuh ni dulu nyangku Rasul lah ni jadi tukang pula. Tukang kapal, tukang bot, tukang bahtera. Macam-macam. Yang nak ajak kata doa sudah diterima, tapi nak berlaku penerimaan jauh jaraknya. Oleh itu kita selaku hamba, maknanya kita dah tempat kita ambil marinya nak nak guna kita selaku hamba, apalagi kita ni hamba yang dhaif, hamba pula dia mentabak rendah lagi pula. Apa yang kita nak sesuatu tu dengan selalu jahat adab kita ini. Sebab tu kita banyak ke istighfar dah. Maksiat secara tak nyata. Kalau buah zuhid tu nampak nyata, ni masa ni maksiat ni tak nampak masa dalam hati. Inilah ilmu ini untuk bicarakan, maksudnya nak membersihkan hati supaya kita beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita suruh beradab sesama kita kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, musafah kanan ke kanan, makan kanan. Apa tu panggil adab? Adab makan, adab minum, adab duduk, adab berjalan, adab bercakap. Semua ada adab. Apa kata kita dengan Allah? Oleh kerana Allah ni raib dalam pandangan kita, itulah adab kita kurang tu. Tapi bagi orang
Yang siapa situ dia panggil Allah zahir. Az-zahir wal batin. Nada. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tengah tafsir kata Allah zahir. Nasbah bagi ahli syahad, ahli syuhud. Bila zahir macam kita ada zahir dua gini, kita guna ada. Itulah. Bagi mereka itu diguna adab. Adab dia besar sangat. Sehingga siapa setengah kalau diberi pilih akan aku antara syurga dengan 2 rakaat solat, nah saya aku pilih 2 rakaat solat. Masya-Allah. Diberi pilih akan aku antara syurga, hangmu nak mana? Ini syurga. Tempat kesukaan kemewahan yang lengkap. Ini 2 rakaat solat. Mau nak pilih yang mana? Kalau diberi pilih akan aku, nak saya aku pilih 2 rakaat solat. Oh, macam mana? Kerana syurga itu tempat pujaan nafsu. Suka, seronok. Adapun 2 rakaat solat itu tempat apa? Tempat munajat aku dengan Allah. Oh, dia suka munajat. Tengok mutabak orang tu. Tu bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, daripada kat umat tapi sampai tahap tu. Allah Ta'ala bagilah. Dia kata Allah Ta'ala nak akad siapa tu dialah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itulah. Cuma kita hanya mengaji, belajar, mendengar dan kita lalu ikut jalan yang dilalui oleh ahli sunnah wal jamaah, baik sama ada fuqaha juga ahli sufi, usuluddin, atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Bila kita lalu tak nanti kita kena tebah. Kalau ruput tak nanti kita lerah. Panggil lerah dah? Panggil dah? Macam mana sini panggil? Tebas. Oh, ruput panggil tebas juga. Dia begini tebas ni. Kalau tebas ni atas-atas. Macam ini untuk menebas dah. Tebas ruput. Tebas ruput, tebas nak kali. Tapi kalau kita lerah tu tengah kakak tu panggil apa tu? Potong. Tengok bahasa molek. Panggil apa? Taruh. Panggil taruh. Tu dia. Kita situ betul dekat dengan lurah tani lah tu. Panggil taruh, tani panggil lerah. Tu dia. Berbeza di awal kalimah. Tani panggil lerah. Lerah rupuk tu. Dia faham bahasa kata lerah rupuk, ambil cak buat rupuk tu baik. Tu panggil lerah, sini panggil taruh. Kalau kata tebah rupuk tu. Tebah rupuk tu. Ada dia. Kalau kata lerah, dia cakur-cakur buat rupuk. Itu makna kata bila kita selalu pergi mari lalu litah tempat yang sama, tak ada kena taruh sekali rupuk dia hilang saja jadi jalan. Kita tak. Tapi kalau kita tebah tapi tak lalu, Allah tumbuh semula terlebih hebat pada dulu. Tebah saja tapi tak lalu. Begitu juga kita taruh saja tapi tak lalu, tumbuh lagi. Tapi cuba kita lalu, pergi lagi, terlalu jalan tu. Akhir dia jadi jalan. Tak tumbuh hubung tu pasal terus lalu. Demikian kita mengaji pulang-ulik. Dia kok, tu dia lah. Itu bandingnya. Sebab itulah iza takarrara taqarrara. Apabila berulang-ulang, dia jadi tamah, tetap, kejap. Wa iza taqarrara, bila tetap, tahaqqaqa. Tu keadaan. Sebab itulah kita mengaji ni ulang-ulang satu kitab ni. Berapa kali mengaji. Dia depan dah mata jermiyah mengaji nahu. Usuluddin pula kita. Ulang-ulang. Tu dia. Itulah maknanya kata dia, tengok antara doa Nabi Allah Musa dan Harun, 2 orang Nabi. Musa yang berdoa, Harun amin. Maka menepati dua-dua tu berdoa. Samalah kita bila seorang imam berdoa, makmum amin. Maka pada umumnya semua berdoa. Itu. Itulah 40 tahun baru tercapai penerimaan. Itu berlaku. Oleh itulah jangan syak dan ragu. Kenapa? Kita kena tilik kepada yang menerima tu siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Yang menerima siapa? Allah. Bila Allah, serah jelah pada dia. Tunggu jelah kita. Allah. Dan jika telah tentu masa, ibarat dulu
Dan jika telah tentu masa, ini kembali pada jika tiada tentu oleh masa pada kata, maka padanya tilik tadi ibarat. Dan jika telah tentu masanya, masa demikian itu janji. Tentu kata hari sekian-sekian ataupun bulan sekian, tiba-tiba dan tiada berlaku oleh demikian janjian itu. Ni tergugat sekali ni. Hak tak tentu masa tu pun bagi orang awam tu tergugat dah. Nah, apabila tentu masa, masanya sekian-sekian, hari sekian masalah, tiba-tiba tak berlaku oleh demikian janjian itu ketika sampai masanya. Masa janji yang ditentukan. Ini masanya masa yang telah ditentukan. Nah, bila sampai masanya, masa yang telah ditentukan, tak berlaku Allah ini pun, maka janganlah engkau syak dan berbelah hati juga. Inilah kita orang. Sini Allah Ta'ala melaku ujian nak menzahir siapakah yang tenang. Sebab itulah isu-isu yang timbul di mana-mana tempat dan bencana yang berlaku. Nah, benda-benda luar biasa yang berlaku, kita lihat dari sudut hikmah, alhamdulillah ala kulli hal. Isu-isu yang timbul, kalau tak timbul isu, tak boleh tahu siapakah tetap dalam pegangannya. Timbul isu akidah, fahaman macam-macam fahaman. Allah tak nak menzahir siapakah tetap sungguh sebagaimana dakwah saya ahli sunnah wal jamaah. Reti setara mana ahli sunnah wal jamaah. Bila bah berlaku fahaman, bum. Ini Allah Ta'ala menzahirkan. Dan siapakah tahqiq ilmu sungguh. Dan kalau kita tu membelakang kepada ilmu, kadang-kadang kita orang belajar, orang mengaji lama sampai tahap boleh mengajar, tiba-tiba tak mengajar, suka kok lain, suka menego masalah lah. Tinggal mengajar, kitab-kitab tak ambil peduli pun, hanya kunci dalam almari saja. Apabila berlaku, macam mana orang mencari, kamu mengaji masalah berlaku ni macam mana? Saya pun tak ingat, rujuk pada kitab. Jadi kitab tu hidup balik. Tidak tu dibaca oleh gegak lah kitab tu. Binatang gegak sini panggil apa? Macam lipat kecil-kecil ni. Sini panggil apa? Tadi panggil gegak tu. Tu kecil-kecil tu yang makan surat ni. Anai-anai katalah. Ya itulah. Nanti dibaca oleh anai habis sungguh kitab tu. Tak supaya kita mengaji habis, kata mengaji habis tapi kitab tak habis. Tapi kalau anak-anak mengaji, anak-anak baca, habis sungguh. Semari besar habis. Apa kita baca di anak-anak? Habis sungguh tu. Kita tak peduli sangat. Anak kata, aku mengajar. Tu dia habis. Baik. Itu nak ayat apa tadi? Apa yang Allah Ta'ala buat, semua ada hikmah. Ingat gitu sudah. Isu yang berlaku ada hikmah untuk kita menambah tahqiq ilmu kita. Boleh kita kembali rojak kepada kitab dengan sebab timbul isu. Dan jika telah tentu masanya pun, maka janganlah engkau syak dan berbelah hati pada apa? Pada benar oleh demikian itu janji. Kerana tertilik pada yang janji itu siapa? Allah. Sadaqallahul azim. Yang janji itu siapa? Nabi. Tak sidik orang jadi Nabi. Kalau katalah tak Nabi pun, orang mentabak wali pun dia tak cakap dusta. Dia cerita mengikut ilham dari Allah kepadanya. Dan diizin kepada dia oleh membuka kepada seseorang yang tertentu. Maka dia buka. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak buka. Kerana rahsia ilahiyah mesti dijagakan. Sebab tu Allah tak bagi kepada orang yang tak bersih hati. Kerana tak pandai jaga rahsia. Benda tak perlu kita keluarkan, mengeliru orang awam, kita mengeluarkan. Dan mengeluar pula dengan tidak ada huraian yang sebegitu jelas dan nyata. Itu jadi mengeliru. Baik. Kerana boleh jadi. Apa sebab kata jangan syak pada benar oleh demikian itu janji? Kerana boleh jadi yang demikian itu janji itu boleh jadi terbina ia, tersusun, teratur di atas segala sabab dan segala syarat yang ghaibiyah. Kita hanya beriman allazina yu'minuna bil ghaib.
Sifat orang muttaqin, orang yang percaya dengan ghaib, ai ma ghaba anna, barang yang ghaib dari pandangan zahir kita. Panggil ghaib lah, tapi mawjud. Sungguh, bukan perkara tidak sungguh, hanya ghaib daripada kita. Dengan sebab ghaib hanya kita beriman. Kita beriman, ya sungguh. Janji dari Allah akan berlaku, ya berlaku sungguh. Nah, janji daripada nabi-nabi, daripada orang wali yang baik, ya berlaku sungguh. Tapi bila tak berlaku, jangan kita syak. Sebab apa? Sebab dia janji kata pada bulan ini kemungkinan ada lagi syarat yang Allah Ta'ala tak bagi tahu segi syarat. Maka dia cerita sekadar lah. Sebab orang Rasul dia nak menyapai sekadar. Sahabat tu sekaligus kadang-kadang penyampaian dalam masalah yang satu, dua tak sama tanakut. Seperti kelebihan solat berjemaah, kan ada riwayat yang sahih kata 25, ada pula riwayat 27. Gak bagi kita orang awam mana satu? Ya betul 27 ke 25? Sahabat 27 ia juga menyatakan, 25 ia juga menyatakan. Tak ke 25 dan 27 ini tanakut? Bagi orang pandai dia himpun macam-macam lah, himpun. Ulama himpun kata ini tangguh atas jauh dekatnya, tangguh atas imamnya, jauh dekat apa nama, tangguh atas keikhlasan, kebersihannya, macam-macam tangguh. Ini 25, ini 27. Jadi himpun. Nah, sebab Rasul dia tidak kata malaikat wahyu dari Allah. Itu tepat nak. Sebab itulah kalau dalam bercara ilmu hadis, dia kena bila hadis mari sahih ke tidak sahih, nak cara tentang lafaz. Oleh kerana masa tulis itu dah jauh jaraknya, tak ada hak yang menulis, tak ada dengar daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 lapis baru tulis, atau paling tidak 2 lapis baru tulis. Ala kulli hal tak ada dengar daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, tak ada tengok dengan mata sendiri tentang perbuatan dia. Lalu tu nak tulis kena ambil guru ke guru. Maka kena periksa lah guru ni sifat macam mana. Alim tu alim tapi sifat, di segi keilmuan tu pandai tu pandai, tapi sifat kadang-kadang sifat tu adalah akhlaknya tak bagus. Kadang-kadang alimnya, ilmunya tinggi tapi peringatannya kurang. Itu menyebabkan rawi tu dhaif di beberapa sebab. Maka hadis dihukumkan ini dhaif sebab rawi ni 1 2 3 4 tak cukup syarat. Itu mengikut kaedahnya. Kemudian setelah kata sah dah hadis ni, bila sah hadis bercara makna pula. Hadis ni sah dah am ke khah, bercara pula. Ini kerja ulama. Maka nak sampai kepada kita ini. Dengan itu, sebab itulah apabila sah janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah janji daripada orang tabak wali walaupun bukan Nabi, tak maksum seperti maksumnya Nabi sekalipun, tapi mereka ni cakap benar. Maka jangan syak, jangan ragu. Apa sebab? Kerana boleh jadi yang demikian itu janji terbina ia, tersusun ia di atas segala sabab dan segala syarat ghaibiyah. Dia bahasa ghaib, dia bahasa sulit, yang telah mensembunyi akan dia, akan segala sabab dan syarat ghaibiyah itu oleh Allah Ta'ala. Hanya dia beritahu setakat ini. Mensembunyi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada Nabi, mensembunyi daripada Nabi ataupun mensembunyi daripada wali. Hanya memberi sepitah lalu bagian. Yang lagi banyak lagi kait-kait tak beritahu lagi. Hingga tempat berapa lama baru beritahu pula. Tengok ayat masa dia turun, bukan turun sekaligus kita maklum dah kan. Sedikit ayat. Kadang-kadang turun secara ijmal. Susah sahabat. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Allah, setengah-setengah sahabat sampai lembut lutut. Lembut lutut dengan ayat itu. Dia faham. Ittaqullaha. Takut kamu akan Allah, hirau kamu akan Allah, beringat kamu akan Allah. Ditaukid dengan haqqa tuqatih, ai tuqatan haqqan, sebagai takut yang sebenar-benar. Allah, apa maknanya? Dengan mana ayyuzkara wala yunsa, bahawa kena ingat akan Allah, tak boleh dilupa walau satu saat. Tak berat, tak lembut lutut. Lembut lutut lah. Kita manusia ni banyak lupa, banyak sibuk.
Suruh ingat ke Allah, tak boleh dilupakan. Wa ayyu ta'at wa la yu'sa. Bahawa dia taat, dia patuh, tak boleh dia deraka. Allah kuasakan kita. Itu lembut lutut sahabat tu. Ingat siapa pergi mengadu pada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah berkata gini, jangan kamu seperti dulu. Sami'na wa ata'na. Sudah, serah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Kata, maknanya kami taat, kami dengar, kami terima dan kami taat. Lepas tu serah kepada dia lah. Dia tahu dah yang kita apa dia, kuasa kita sekadar ini, nak gila lebih lagi tak kuasa. Maka Pak Sahabat berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ila akhirih. Lepas tu mai ayat semula fattaqullaha mastata'tum. Mai dalam mai sarah dalam tadi ijma' pakai cakap lepas begitu. Takut akan Allah sebenar-benar takutnya dengan bawah tadi ijma'. Lepas tu mai semula ada kait mastata'tum. Qadar kamu kuasa. Lega kalau tadi kata rasanya lega. Sini panggil tak lega? Rasanya rasanya lega bila dengar mastata'tum. Dalam hadis kait selalu iza amatukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kait selalu qadar kuasa, qadar mampu yang panggil. Jadi legalah kita. Tu dia nah. Ini pun begitulah, kadang-kadang dia beri sekerak. Ijmal dulu. Ijmal tu berasa berat, mari pula kait. Mari bayan dia panggil. Sebab tu bila hadis mujmal, ayat mujmalah kena tunggu hak mubayyanah. Maftaqara ilal bayan. Itulah sebab supaya zahir oleh qahriyah dan izzahnya izzah Allah. Apa kata? Qahriyah mai daripada qahran ke setengah pada nama Allah. Nama apa dia? Al-Qahhar. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siap balaghah. Kita panggil apa? Qahhar. Yang maha apa? Yang maha keras. Tuhan ni kalau dia guna kekerasan Allah. Katanya tak makan tak habis lah gitu. Dia guna kekerasan ya Allah. Tengoklah bila berlaku sesuatu luar biasa macam mana. Berlaku banjir luar biasa. Siapa tenggelam bumbu rumah 2 lapis. 2 tekak habis. Allah. Kereta macam sabut, macam sampah. Tu bukan menyeksa lagi, bukan azab di dunia ni, bukan azab sebenarnya. Allah kita tengok situ, Masya Allah pasal habis perasaan. Habis kadang-kadang tinggal diri je. Rumah tangga habis, harta kekayaan habis, tinggal Tuhan punya. Allah ni qahar. Bila dia guna kekerasan dia, dia yang maha kuasa. Maka di sini kita minta permohonan, satu permintaan, dia dah terima sebab dia janji ud'uni astajib lakum. Kita lalu dah ayat tu. Katakanlah permintaan kita cukup dengan syaratnya, dengan adabnya. Katakanlah bila cukup maksudnya janji dia apa dia? Astajib lakum. Dan ayat lain pula wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua janji daripada dia. Maka kita jangan syak. Tiba-tiba apa dia? Tak dapat, tak berlaku permintaan kita. Jangan kita syak supaya zahir oleh qahriyah dan izzahnya, izzah Allah. Apa qahriyah? Yakni kita urai supaya nyata tu zahir, supaya nyata oleh kekerasan dan kemenangannya, kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia maha keras, dia nak buat apa boleh sajalah. Dia izzah, dia menang. Aziz tak nama dia. Aziz. Allah tu Aziz, yang maha menang. Ada arti pula mulia. Bila dia guna menang kemenangan dia, habislah. Sebab itulah bila dia menang, kita hanya minta. Dengan kemenangan dia nak bagi selalu pun tak ada siapa nak boleh halangkan. Dia tak bagi lagi pun tak ada siapa nak tekankan. Itu. Dia tak ada siapa nak bakang dia sebab dia menang.
Tu izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ada dia jawab ketika duk cerita hak orang munafikun. Rancangan orang munafik nak menghalaukan puak-puak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin di Madinah, halau keluar daripada Madinah. Dan mereka nak sekat bantuan, jangan bagi bantuan kerana penduduk Muhajirin, dia bukan anak tempat di sini, dia orang luar, mari daripada Makkah, mari duduk pindah duduk tempat kita ni. Dia boleh duduk pasal kita duduk bantu dia. Kalau kita putuskan bantuan, nak akan pergi infadu. Dia kata. Tapi Allah Ta'ala kata walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hak jawab pihak atas tu walillahil apa dia khazainus sama, apa dah? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kerana mereka tak ada fiqh, mereka tak faham halu. Cakap sedap dah bahasa dia kaya, boleh kita nak stop ke bantuan dah bahasa supaya dia menguasai. Allah Ta'ala teringat walillahi khazainus samawati wal ard. Gedung-gedung simpanan segala rezeki ialah bagi Allah, bukan bagi siapa. Ini apa? Kemenangan dia, kebesaran dia, kekerasan dia, panggil sifat jalal. Kalau dia menzahir ni, ikut kehendak dia. Sebab tu kita jangan syok. Walaupun janji putus kata nak bagi tahun ni, bulan ini, minggu ini, hari ini katakan, tiba-tiba tak dapat berjanji, sudah ditermasa. Sekalipun jangan syok, kerana Allah Maha keras, Allah Maha menang, ikut dia lah. Ada lagi sebab-sebab. Allah ni nah. Ini apa yang kata tinggi kena mentabah tu, terpulalah kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita lalu pengajian. Mudah-mudahan dengan pengajian kita itu dibaiki oleh Allah akan amalan kita setelah kita buat amal baik pada zahir syarak. Nah, itulah maksudnya. Sebab itulah dalam doa setengah padanya Allahumma bika astaghis fa aslih li sya'ni kullah kan. Ya Allah, dengan akalah aku minta permohonan pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, tolong engkau baikikanlah kelakuan aku, sifat-sifat aku engkau baikikanlah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, janganlah engkau serahkan, wakilkan, serahkan kepada diri aku satu saat, satu ketika, tarfat ain, sekejap mata pun janganlah serahkan aku, tak payah nak baiki diri aku. Masya Allah, doa tu dah. Tu dia. Wala takilni ila nafsi tarfat ain wala tanzi' minni salihan ma a'taitani. Dan minta ya Allah, jangan aku cabutkan, jangan aku buangkan apa yang telah amalan soleh yang telah kau taufik ke kami boleh buat, jangan cabut. Kerana berapa banyak orang sudah beriman cabut iman jadi kufur, na'udzubillah min zalik kan. Berapa banyak orang sudah beramal soleh jadi ke amal soleh, na'udzubillah min zalik. Ini kuasa dia, kekerasan dia, kemenangan dia, ikut saja dia nak buat macam mana. Oleh jadi demikian kita sebagai beradab jangan syak dan ragu. Allah dah. Ni orang sudah sampai dia ajar kepada anak didik dia. Maka kita pun sebagai murid dia. Dan supaya zahir oleh hikmatnya, hikmat Allah kepada supaya zahir oleh qahriyah, yakni oleh faedah pada ketiadaan melakunya apa dia melakunya Allah, dapat fa'il pada ketiadaan melakunya Allah, tak melaku akan janjian itu Allah. Sampai di sini habislah intaha apa tu, intaha Ibn Ajibah daripada iqadul imam. Cukuplah, wallahu ta'ala a'lam. Boleh masa lagi setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bagaimana hendak tahu
dakwaan ghaib itu betul atau tidak betul dari orang soleh. Bagaimana nak tahu dakwaan ghaib itu betul atau tidak betul dari orang soleh? Sekarang ini banyak dakwa kata roh wali itu, roh wali ini bagi tahu kepada mereka. Itu soalan yang begitu bunyinya sudah pun terkandung kalau ke dalam huraian tadi. Kalau kita sempat ambil dapat huraian tadi. Apa itu? Huraian tadi kalau itu dia panggil asrar ilahiyah, rahsia Allah. Bila berkata rahsia, bila dah kita nak buka, tak boleh buka. Kalau buka bukan rahsia. Ni telefon dia ada rahsia tak? Ha? Kita bagi pada semua orang tak? Kita ada telefon ni, ada panggil macam-macam. Kita ada rahsia. Siang bahasa siang panggil rahat. Siang panggil rahat. Kita mana guna telefon sekejap, kita bagi. Tak boleh nak buka ni. Dia kata teman tolong buka, rahat dia ada nombor tertentu dia tahu. Di sini panggil kod. Kod jelas juga, saya panggil juga kod. Kod rahat. Kod itu nombor-nombor dia tu. Rahat. Rahat tu lah bahasa Sanskrit rahat, Melayu rahsia. Rahat dia tulis belakang je, tulis dengar, dia panggil tulis huruf sa. Rahas, kalau baca betul rahas, tapi kaedah taklah baca rahas, baca rahat. Tapi kalau tulis sa, rahat, rahas, klik pada Melayu rahsia. Dan Arab panggil juga rahsia panggil asrar. Asrar jamak pada sir, rahsia, sulit. Oleh itu kalau kita dapat macam tadi, benda tidak mustahil pada akal sebagai semalam lah. Tak ada mustahil pada akal. Dan tadi pula waridat. Waridat Allah Ta'ala bagi. Sekali lagi akan bertemu waridat, panjang bicaraannya. Waridat ia datang. Warid ia datang dari Allah secara tiba-tiba. Maka tiba-tiba ni apa? Yang luar biasa. Itu panggil datang secara tiba-tiba. Kalau kita mengaji Usuluddin, kita mengaji tasawuf, kita mengaji banyak, dia lama masa kita mengaji, maka dapat itu hak tu tak panggil waridat lah. Walaupun semua waridat tak panggil, sebab kita melalui ilmu usaha, belajar sungguh-sungguh belajar, dan masa pula lama maka kita dapat banyak, tahu banyak. Itu tak panggil lah, tak panggil laduni lah, panggil kasbi. Ni belajar hanya sedikit saja. Apa kata tak belajar langsung? Yang ni tak belajar langsung, tak ada belajar, tak pernah mengaji jauh kitab, kadang-kadang huruf kitab tak pandai baca, huruf Jawi, huruf Romi tak kenal. Tapi bila bercakap, dari Allah itu ini, sampai kita dengar terasa ajib. Pelan. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil ladunni. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Tu tahu Rasul Nabi Musa tu Rasul, Nabi lagi Rasul kan. Lagi pula min ulul azmi, min ulil azmi dia tu, mutabak dia tu tinggi, nasbah mutabak. Tapi kita jumpa dengan seorang hamba. Banyak ke ulama tafsir kata Khidir alaihissalam. Maka Khidir khilaf, kata setengah Nabi, kata setengah hanya wali. Ala kulli hal, walaupun kata wali, Nabi, lebih Musa lagi. Tapi tengok Musa kena cari, tanya. Siapa ilmu dia kata, mu tak boleh belajar Musa, mu tak kuasa nak belajar kerana mu tak tahu nak sabar macam mana. Tak apa, insya-Allah aku sabar. Tengok Musa pun supaya budak. Jadi budak, jadi adab bila nak belajar dengan orang, walaupun kita tua, guru kita hanya muda, putih pada kita, kata orang petani, sekalipun bila kita nak belajar dengan dia, kita beradab dengan dia. Dengan Musa, walaupun dia Nabi lagi Rasul daripada Bani Israel, pimpin kaum Israel, pulangnya Taurat turun atas dia, tapi dia nak belajar dengan seorang hamba daripada hamba Allah.
Kerana laduni ada di dia yang tidak ada di Musa. Ini. Maka beginilah kadang-kadang kita sebagai guru, kita mengaji, pandai dengan kaedah nahwu sarah, kita belajar dan kita boleh baca kitab besar-besar, fiqh dan sebagainya, kita boleh belajar. Tapi dari segi laduni yang macam itu kadang-kadang tak ada di kita. Dia bagi kepada murid pada kita. Anak murid kita dapat ilmu cara tu, main tanya guru. Aku tak faham ni. Jangan kata kamu sesat, jangan. Nah, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Boleh dapat secara zauqi, secara laduni dari Allah. Maka oleh itu bagi orang yang dapat macam ni, tak boleh kita buka di tengah masyarakat. Dan tempat pengajian yang semacam ini pun tak patut kita membukakan. Tak kedai kalau terbuka ya lain. Sengaja buka tu janganlah. Tapi ni terbuka lah, terbuka. Dia panggil zauk tu baik mari, tak terkawal. Perut. Ada juga tu baik mari dengan zauk tekanan qah dia tadi. Perut tu maksiat. Kerana zauk dia tu baik mari. Menyebabkan keliru. Bila berlaku begitu dah mesti kita kena basuh. Mesti kita kena menyuci, yakni dengan cara beri penjelasan. Kalau tidak jelas pun maaf, tadi terkeluar dengan tidak sengaja. Kalau bahasa keliru, nanti huraikan. Begitu supaya nak jaga. Kalau tidak kan jangan sengaja kita mengeluar. Kalau mengeluar mesti kena ada huraian supaya tidak keliru. Itulah. Maka dakwaan kata seorang wali mai cerita pada melalui mimpi ni ramai sekali kita di hari ini. Kalau kita di petani khususnya ramai sekali. Kadang-kadang nenek dia tu dia dah meninggal. Ada setengah orang tu mari cerita macam mana saya ajib diri saya. Macam mana? Bila dia nak buat satu-satu kerjaan dia kena pergi ziarah makam ibu dia. Bila pergi ziarah makam ibu, beri salam, boleh bercakap dengan ibu, boleh berbincang dengan ibu. Saya nak buat satu kerjaan macam mana ibu nak kata, ibu izin, maka dia boleh buat. Tapi dirinya Allah ajib, macam mana boleh bercakap dengan ibu dah mati. Kata ini jangan kita cerita kepada orang yang biasa, jangan. Itulah. Tapi terkadang Allah Ta'ala jaga. Dia kata pergi nak cerita, cakap sini, ini Allah Ta'ala jaga. Kalau tidak bahaya kita. Bila dia keluar, yang ni rusak. Macam halat dah. Halat. Tu dia. Ibn Mansur Al-Halat kata, kena bunuh tu apa? Kita tu baik balah. Dari segi hakikatnya betul. Tapi bila lazuk dia tu dalam zikir tu baik anallah. Anallah ni aku Allah. Mana mengaku Tuhan lah. Walah dia zuk, ada dia zuk mana tu baik, mana tuannya tak sedar dah. Dia tu baik. Orang dengar lah. Tu dia. Tengok ulama menghukumkan jatuh hukuman tadi dibunuhkan. Ini mengikut syariat zahir. Tetapi dari segi kebatinan dia tu apabila dibunuh, ada riwayat kita tertulisnya darah. La ilaha illallah. Bermakna kata apa hak dia kata adalah benar. Tetapi masa tu dia zauq, kuat zauq tu sampai lenyap diri, keluar di mulut sampai tak terasa apa yang keluar. Begini supaya dengan orang yang terlalu mabuk kan, terluar air kecing, sedar tak? Ni dok minum air, dok kecing sambil dok kecing, tak terasa kecing. Dan kita pula terlalu suka sampai terkecing, ada tak? Sengaja dah nak kecing tu? Tak, tapi dah kecing dah, makna lagi tak sengaja. Dosa tak? Tak. Tapi kena basuh lah. Walaupun terkecil tidak dengan sengaja, najis itu bukan ada syarat sengaja baru najis dah. Apa? Maka ahli saya kena basuh lah. Air kecil dari mana begitulah, kena ada huraya. Oleh ya demikian kalau sengaja nak kecil, janganlah kecil lah kayak haram. Itu kan? Kecuali budak tak sampai. Itulah ibarat begitu lah. Banyak lagi cerita-cerita yang berlaku macam ni, banyak. Ada satu orang tu sampai tak makan sebulan, pergi rumah juga. Ajib saya kan, tak makan sebulan ni. Pak kata lapar dah. Tak lapar. Alhamdulillah. Tujuan makan maksud kita ni kenyang. Bila kenyang dengan tak makan, hasil maksud. Cuma dari segi syariat luput sikit lah kata.
Mana luput. Bila kita makan, dia ada amalan dia nak makan bismillah. Tu boleh satu pahala sebab makan. Dah ada cara makan pula, jepuk dengan tangan kanan. Semua tak ada satu persatu. Kiraannya bila kita pandai turut syariat. Seniat kita pula baik makan tu litaqawi bil ibadah, lil ibadah. Tapi bila tak makan, luput segitu. Tapi kita hasil maksud daripada kenyang. Syukurlah. Susah hati dah, susah hati. Pak kata kekuatan macam mana? Dia tak kuat seperti biasa. Itu lebih senang. Tak kena duduk masyhur dengan memasak. Tak kena duduk menanak, memasak, bergulai, menyayu dan sebagainya. Senanglah. Ya susah hati pasal luar biasa. Ini nak nyatakan kebenaran ni. Tapi kita oyak gala, tak payah kita makan. Saya dah sebulan tak makan. Saya. Apa dah agak yang lainnya? Saya jawab, saya tak makan tak boleh. 3 kali sehari. Kan? Itu maka kalau kira-kira mari pada zahir berlawanan, pada yang sebenar bila dihimpun tidak ada berlawan. Bagi yang lain jangan. Sebab itulah ilmu rasa zauki ini bukannya semua orang dapat rasa. Itu macam orang bila demam, air sebegini, air biasa begini, rasanya tawar. Tapi nasibahnya orang demam, terlalu kuat demam, dia kata pahit. Kita dah cuba. Semua yang ada biasa tawar, tapi hala kat orang yang demam pahit. Ini Allah Taala wizau ke dia. Begitu bagi orang yang minum air yang kelak. Dia kata tawar. Ni pun ajib. Orang lain semua tak boleh nak telan air ni pahit, ubatnya pahit. Tapi dia mamah pula tu. Bukan telan selalu, mamah. Ini apa? Zauqi. Begitulah ladunni. Jangan kita mengeluar di setengah masyarakat. Bila kita mengeluar, ni satu timbulnya fitnah terhadap orang lain dan diri sendiri pun fitnah. Itu nak jaga. Sebab itu ketika kita dalam zauq kuat, ibarat macam nira sini panggil nira. Kita nak sana panggil tuak, tapi tak ada sebut tuak sini ikut masang. Kita nak panggil tuak, sini panggil nira. Nira sebelum pada kali itu baru kita sadar daripada pokoknya nipah dan sebagainya, kita sana tal, kelapa sebagainya, maka tuak ataupun nira di sini panggil, maka tidak ada apa-apa pada asal. Suci lagi. Apabila kita perang, kita tak panggil perang sana panggil perang juga, tapi sekaligus dia panggil jeruk, ada panggil. Bila perang dalam botol dan sebagainya, 2-3 hari dia jadi berbuih. Ketika itu hukumnya khamar. Hukumnya najis, bukan mutan najis aini ketika itu. Maka ketika itu berbuih-buih itu najis. Apabila dia suci, apabila dia habis hasil pada hilang buih dia tu, hukum jadi suci dengan sendiri. Kan hukum fiqh kata tak payah kita basuh. Bukan saja diri nira tu suci, bekas gelas cawan dan lain-lain pun turut suci, tak payah kita basuh lagi. Tengok, begitulah orang dalam zauq yang kuat, ibarat macam nira ketika berbuih tadi. Ketika bergelegak itulah ibaratnya panggil ketika tu khamar. Tapi muhtaramah. Walaupun khamar najis, jual tak sah ketika itu, tapi muhtaramah, jadi hormati. Kalau orang buat ketika tu khianat, kena bayar. Sebab niat tuannya nak buat cukup. Lain pada peramkan nira tadi atas nak buat arak, hak tu haram diniat lagi. Perbuatan jadi khamar najis, tidak dihormati pada syarak. Kalau ada seorang menegah muka lagi, pukul tempayan dia tu, tak ada wajib bayar apa sekali. Masalah satu bagai tegah mungkar, apalagi jika kuasa. Itu berbeza. Demikian begitulah. Masa ada sikit lagi. Sikit lagi ya. Bolehkah diberikan zakat kepada pelajar yang belajar lain daripada bidang agama, seperti belajar bidang engineering, doktor, undang-undang dan lain-lain? Itu kita panggil bukan bidang agama. Sebenarnya dia masuk dalam agama. Kerana perkataan agama dia meliputi bila kata ad-din,
Bila kata ad-din, dia panggil kata dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Dan kita dia panggil, agama itu melengkapi atas 3 perkara. Yang pertamanya iman, yang keduanya Islam, yang ketiga ihsan. Kutip pungu ambil dari hadis Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Maka ulama ambil daripada situ, inilah dalil menunjuk kata bahawa agama, bila sebuah agama melengkapi iman, Islam dan ihsan. Maka terbahagi pula iman merupakan asas, Islam merupakan bangunan. Dia dibina atas asas itu. Kita nak buat masjid, nak buat rumah, maka kita tanamkan batu asas dulu kan. Tapak. Dalam bumi ni berjuta-juta milion habis modal perbelanjaannya. Maka itu sebagai asas, kamus saja. Sudah tu binaan bangunan di atas ni Islam. Bangunan. Bina naik atas tulah bertekak-tekak berlapis-lapis besar kecil ikut mengukai kepada tapak tu lah. Itu panggil bangunan. Bangunan itulah Islam. Adakah solat, adakah puasa, itu dari segi ibadat. Maka daripada ibadat daripada muamalat, kita Islam ada berjual beli. Cara berjual beli, jangan tipu daya. Kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli tidak ada tipu daya. Dan dalam muamalat juga dia bercara, termasuk dalam ilmu muamalat tu setengah padanya ilmu tib, masalah fardu kifayah. Orang panggil rupa ilmu duniawi, dia panggil ilmu di bahasa pada ke dunia akan duduk kaji dunia itu ini wah yang gini jadinya begini, nak tahu ini buat ini jadi begini. Ilmu ni di bahasa pada dunia, ilmu duniawi, tapi ad-dunyawi dini boleh sakut. Innamal amal binniyat. Kan niat satu boleh jadi. Tu dia. Itulah mana wa kullu qabihin, semua tu perkara pada rupa nampak keji, tapi bila kita niat dia baik, dia jadi baik. Itulah apa ilmu duniawi, tapi sebenarnya sangkut dengan dini. Nampak tu ilmu tib, ilmu cara kedoktoran. Dan ilmu apa lagi sana ni? Engineering. Dengan mereka panggil engineer. Itu dia bercara ke apa tu? Cuba sebut di antara. Macam kemarin lah no. Di antaranya cara elektrik ada ni. Nak jadikan cerah begini. Macam mana ni boleh jadi begini? Zaman dulu tak ada lagi kan? Pakai lampu. Masa tu engineer masa tu. Kilang-kilang. Ya. Nanti masalah engineer, maka itu juga masuk dalam fardu kifayah. Kerana Allah Ta'ala kata apa dia? Huwallazi khalaqakum. Ayat dah. Apa dia? Ialah Allah itu telah menjadi lakum untuk kamu, lam lilintifa' wal i'tibar. Allah Ta'ala menjadi untuk kamu untuk akan ma fil ardi jami'an, barang yang dalam permukaan bumi semuanya Allah Ta'ala menjadi untuk kamu. Bila untuk tu, untuk apa? Untuk ngajalah cara makannya, cara minum, cara gunanya ini macam mana. Ini perkara ini berbahaya, tapi cara nak mempertahankan kebahayaan itu macam mana? Itu kena melalui belajar mengaji kaedahnya. Kerana setiap Allah Ta'ala buat tu dia ada apa dia? Syarat adi. Kita kata begini, di antara kalau kita bertanya dulu, kalau kita makan apa dia tu, sini panggil tak tapai ke tapai? Tapai. Sini panggil tapai. Kita panggil tapai. Orang petani guna imalah. Tapai. Sini tapai, buah petai. Orang petani buah petang. Ada luar hulu buah petai. Tupai, tupai. Musa. Wa iz qala Musa, dengar kira macam Musa, bukan Musang. Dengan ni bahasa baik. Jadi tapai, kita tadi panggil tapai. Setengah pada falsafah makan tapai untuk nak menjaga daripada rusak perut. Ya ajar macam mana lepas dah kita makan tapai. Orang dulu ajar macam mana? Tahu tak cara ilmu orang tua?
Orang petani dak ajar kalau mau makan tapai supaya tak merosakkan perut mu kena jilat daun. Kadang pisang pun dah pisang, kadang getah pun dah getah lah. Ikutlah tapai dia buat daripada apa. Jilat. Ni satu pasal apa? Ini apa? Ilmu tajribah. Dia sudah cuba, sudah sudah sudi didapatinya. Itu dia mujarrab. Dan kalau kita makan durian, makan durian supaya kita tak mau mabuk durian macam mana? Minum air. Minumlah. Minum dalam kulit dia itu, paksa dia tu. Ambil air buh dalam tu. Minum dalam tu. Dengan ini dia panggil satu ilmu. Kita pun dapat tahu. Maka mengena kena kena tak dengan syirik. Tak ada kena mengena. Syirik dia berakidah itu semua Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini sebab jadi begini, sebab ini begini, sebab ini mempertahan daripada ini. Begitulah ilmu al-jiniyah dan semua sekali dalam Islam menggalakkan bagi orang yang ada ahli akal, kajilah. Sebab dia naik ilmu, dia ada fardu ain. Orang ni tak dapat tidak kena tahu untuk amal harian seperti ibadat solat, tak kala tiap hari mesti ain kena tahu. Ibadat siam setahun kali, dekat nak puasa, bila tak nak puasa ain kita kena tahu fardu ain. Tapi kalau tak mau puasa sunat tak payahlah. Zakat kita tidak ada punya harta az-zakawi, maka tak belajar bab zakat pun tak payahlah. Bernego, kita tak ada nak bernego, tak belajar bab bernego pun tak payahlah. Tapi kalau azam nak berniaga, fardu ain atas kita kena belajar kitab tijarah, supaya nak mengelak kita daripada jual beli yang sah tak sah. Kerana jual beli ada yang harus tak harus, sah tidak sah. Di samping sah pula ada haram tak haram kan. Tu jatuh reba, jatuh apa, wajib ain. Begitulah ilmu kedoktoran. Banyak orang sakit berhajat kepada pengubatnya. Maka mesti kena ada. Dalam seramai-ramai mesti ada yang pandai. Tu dia. Jadi kerana panggil ilmu dini, ilmu duniawi, ya, tilik pada dalam wak kaji hak keduniaan. Panggil duniawi. Tak semesti duniawi tak termasuk dengan agama, tidak. Ad-dini. Tu dia. Apalagi bila niat kita baik, tu masalah dia kata ukhrawi. Itulah di antaranya. Masa kita tu sudah pun sudah pun senang, habis masalah. Maka sekadar itulah saja dulu, dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bila tu kita akan bicara semulalah. Tapi beginilah majlisnya, kalau tidak ada uzur, apabila datang mari sebeginilah majlisnya. Tapi bila kah tu semulalah. Waktu tak ada janji lama, mungkin janji pula ragu-ragu. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maka untuk kali ini sekadar itulah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma bi hurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana wa kashif 'anna kurbatana. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن مرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا الله